Pancake ni sebenarnya siapa? Pancake ni dia adalah merujuk pada remaja perempuan ataupun seorang perempuan yang dia ni ada penampilan macam laki-laki. Maknanya dia perempuan lah, tapi penampilan dia macam laki-laki. Dan dia dari segi bukan sekadar penampilan yang maknanya luaran semata-mata, akan tetapi termasuklah tingkah laku, sikap, tindakan, dan macam jantan lah, macam orang lelaki lagi dah. Dan bukan setakat itu saja, kecenderungan cinta dan tarikan seksualnya adalah sejenis. Dan golongan ni dia cuba nak menonjolkan identiti jantina berlawanan dengan normal biologi, moral dan sosial kewanitaan yang mereka miliki asalnya tu. Dan fenomena sosial biasanya dapat dilihat melalui beberapa ciri peribadi, termasuklah dia punya cara berpakaian macam laki-laki, image pada dirinya, yalah, rambut pun dia buat rambut pendek, dan dia nak supaya dia nampak kelihatan macam laki-laki ya. Kemudian minat ataupun suka pada aktiviti yang juga disukai oleh kebiasaan orang laki-laki, aktiviti lasak. Dan kita tak sebut perempuan yang suka aktiviti lasak tu pancake, tak, tapi dia punya, faham kot maksud saya kan. Dia bukanlah satu bab tu saja, banyak bab-bab hal-hal yang lain lagi yang cenderung dia tu dah macam orang lelaki lagi dah. Dan ada sesetengah tu yang mendakwa bahawa setengah di kalangan mereka yang terbabit dengan gejala pancake ni disebabkan masa kecil atau kecenderungan daripada usia kecil itu, dia nak jadi lelaki tapi perempuan lah kan. Jadi ini adalah satu benda yang patut menjadi perhatian kita bersama dan bukan lagi bahan jenaka, bahan lawak sesama kita. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan baru-baru ni pun seperti yang saya sebutkan, dah masuk heboh lah, masuk khabar lah, media sosial pun bercakap tentang seorang yang pancake ni lah, dia pergi buat umrah siap. Dia pergi buat umrah pula dah. Dalam satu keratan akhbar tu berbekalkan janji manis serta perlakuan yang romantis, seorang pancake dikenali dengan Muhammad Syahid atau Ayid, dia menjerat beberapa wanita, kononnya akan diperistrikan, menyebabkan ada dalam kalangan mangsa itu sampai tahap beli barang kahwin. Sampai tahap beli barang kahwin. Dahsyat dia punya janji dia. Dan bagaimanapun tembelang lelaki jadian itu terbongkar selepas rakaman video dia memakai ihram ketika menunaikan umrah di Tanah Suci Mekah telah pun diupload atau dimuat naik oleh seorang mangsa penipuannya di media sosial sebelum ia tular. Dan wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Alia, 30-an, dia kata dia mengenali pancake itu pada Mac lalu menerusi aplikasi TikTok. Dan saya pun pesanlah pada tuan-puan semua, anak-anak kita generasi sekarang ni yang ada media sosial ni, berhati-hati. Pada media sosial ini kita akan temui pelbagai jenis, rupa, ragam, latar belakang, topeng manusia. Nampak dalam tu cakap sembang agama baik, cakap elok, lembut, lemah baik. Alah, kita kata ini kalau jadi isteri bagus ni. Tak apa ni kalau jadi suami bagus ni. Tak apa ini kalau jadi kawan baik, best friend aku ni bagus ni. Belum tentu. Hati-hati. Hati-hati. Manusia zaman sekarang kan zaman packaging. Tahu zaman packaging? Maknanya zaman apa orang panggil? Luaran tu boleh direka-reka. Luaran tu boleh ditacap. Luaran tu boleh diperkemaskan. Akan tapi hakikat sebenar perangai dalam hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan banyak lagi lah hal-hal yang berkait dengan perkara ini yang kita nak supaya masyarakat berhati-hati. Sebab kadang ada setengah orang dia ada punya pandangan ataupun dia punya pahaman tersendiri. Dia kata apa masalah kalau seorang perempuan dia berperwatakan macam laki-laki dan kemudiannya dia pula pergi meniduri mana-mana perempuan lain. Pasal dia orang perempuan sama perempuan, apa masalah? Kita dah pernah sebut dalam pertemuan sebelum ini yang saya pun dah huraikan, namun saya rasa takkan pernah jemu untuk saya nak sebutkan perkara ini kerana ia adalah ingatan amaran keras daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini saya nak sebut. Pertama sekali adalah
wanita sama wanita yang bersedap-sedapan. Fahamlah kot ya, bersedap-sedapan ni kan budak bawah umur tak faham pula, tanya mak bapak ataupun laki-laki bersedap-sedapan ni, dia ada hukum dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man waqa'a, la tubashirul mar'atul mar'ah illa wahuma zaniyatani wala yubashirur rajula illa wahuma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang perempuan yang mana dia ini bersedap-sedapan dengan seorang wanita yang lain. Maknanya seorang perempuan, wanita, dia bersedap-sedapan, faham ya, dengan perempuan yang lain, melainkan perbuatan mereka itu adalah zina. Ingat tu, itu adalah zina. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersedap-sedap dengan laki-laki yang lain, melainkan perbuatan itu juga adalah termasuk sebagai zina. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maknanya hadis ni dia nak menjelaskan tentang hukum apa? Hukum wanita yang bersedap-sedapan, termasuklah bersetubuh dengan wanita lain, dan lelaki yang mendatangi lelaki lain. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sama wanita lah, ataupun gay bagi sesama laki-laki, dan disebutkan ataupun juga disebut sebagai homoseksual ya. Kedua-dua perbuatan terkutuk ini termasuk dalam kategori zina. Saya ulang sekali lagi, kedua-dua perbuatan terkutuk, terhina ini termasuk sebagai perbuatan zina. Tuan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka kerana itu kita nak kena fahamlah benda ni. Janganlah pula ada masyarakat kita kadang kata biarlah, apa nak sangka buruknya, perempuan sama perempuan okeylah, dia orang bukan dia buat. Jangan. Dah hadis dah terang bagi tahu kat kita dah. Maka kita sebagai masyarakat di kiri dan kanan ni kena tegur lah, wajib tegur. Dan pihak pemerintah pula ambil tindakan. Kita masyarakat, kita boleh di tahap apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling berpesan-pesan atas kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kesabaran. Namun di pihak atasan ambil tindakan supaya tidak ada lagi golongan ni yang berani-berani menonjolkan muka mereka, menonjolkan sikap buruk mereka, yang na'udzubillah min zalik, yang kita minta mohon berlindung pada Allah agar perbuatan terkutuk ini tidak menjadi satu warisan pula pada generasi akan datang, na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu pengharaman perbuatan bersedap-sedap ataupun istimta' dengan cara yang diharamkan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, as-sihaqu zinan nisa'i bainahunna. Sihaq, sihaq disebut dalam hadis ini merupakan zina perempuan antara mereka. Ataupun dalam hadis yang mana riwayat daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyatani. Bila perempuan mendatangi perempuan, maknanya sihaq itu sendiri, maka keduanya dianggap sebagai penzina. Al-Qadhi Abu Tayyib dia mengatakan menerusi hadis ini menunjukkan bahawa dosa sihaq atau lesbian adalah sama dengan dosa berzina. Ini dalam Kifayatul Akhyar muka surat 478. Sebab itu muslimin muslimat, rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah sekalian, berhati-hatilah dalam kita suasana hidup bermasyarakat. Ianya boleh barangkali bermula dengan hanya pandang memandang, timbul getus rasa dalam hati untuk cuba sesuatu yang lebih daripada apa yang pernah disangkakan oleh manusia biasa ataupun manusia yang normal. Dalam hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, la yanzurur rajul ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbi wahidin wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Apa kata Nabi SAW? Yang kita kebiasaan menganggap atau beranggapan bahawa perilaku dan beberapa perbuatan-perbuatan yang disebut dalam hadis ini, pada setengah orang yang mungkin tak belajar, dia kata biasalah tu, okey kot, normal lah. Jangan.
Dengar baik-baik. Kata Nabi SAW, maksud hadis yang saya bacakan tadi, tak boleh seorang laki-laki melihat aurat lelaki lain. Dan tak boleh bagi seorang perempuan melihat aurat perempuan lain. Serta tak boleh untuk seorang laki-laki dia berbaring dengan lelaki lain dalam selimut yang sama. Satu selimut, share. Tak boleh. Dan demikian juga tak boleh seorang perempuan dia baring dan kongsi satu selimut dengan perempuan yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hati-hati. Tolong. Bahaya ni, bahaya. Dia boleh bawa pada perilaku yang tak bermoral, yang boleh merosakkan nama baik maruah keluarga, maruah diri, malah agama sendiri mencalar nama baik agama. Orang tanya apa? Orang Islam, Allahu Akbar, orang Islam buat perangai macam ni tu. Jadi berhati-hati. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada isu bersedap-sedapan sesama jantina ini, kita juga nak pesan, kadang-kadang dia boleh bermula apabila kecenderungan seseorang itu mempamerkan diri dia, memperkenalkan diri dia sebagai seorang yang lain daripada jantina asal dia. Iaitu dalam bentuk, macam kita sebutlah, pengkit tadi apa? Dia perempuan, tapi dia nak berpenampilan lelaki, aktiviti macam orang lelaki, cara cakap, cara jalan, rambut pendek, semua macam orang lelaki. Maka apa pesan Nabi SAW? Kata Nabi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Dia perempuan tapi dia menyerupai lelaki. Cara pakai, cara segala-galanya lah. Lagi teruk, dahsyat lagi, dia adalah perempuan, berlagak macam lelaki-lelaki, siap ada girlfriend lagi, ajak kahwin siap lagi dah. Allahu Akbar. Zalim, menzalimi kehidupan orang lain dalam hidup penuh tipu daya. Ni apa cerita ni? Mungkin ada setengah orang dia beranggapan ini satu kepuasan dalam kehidupan dia kot. Satu kepuasan yang dia nak raih, yang dia nak dapat. Ingat, para ulama menyebutkan ada beberapa perbuatan yang kalau perbuatan ini dibuat, jangankan kata dibalas di akhirat nanti, sebelum mati pasti kena. Sebelum dia mati, dia pasti kena akan beberapa balasan akibat daripada 3 perbuatan yang dia buat ni. Pertama sekali, uquqil walidain, derhaka kepada ibu ayah. Derhaka pada mak bapak ni adalah satu perbuatan yang sangat dimurkai Allah, dosa besar. Dan silap air bulan nanti, sebelum dia meninggal, dia akan kena balasan. Tak tahulah balasan apa dia bakal kena nanti. Satu. Yang kedua, orang yang buat jahat, buat satu perbuatan yang tak elok, lalu Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah menutup keaiban, keburukan, kejahatan yang dia buat. Ramai orang lain tak tahu, tak nampak pun. Dah dia pergi heboh, pergi cerita pula masuk dalam Facebook lah, TikTok lah, begitu. Dia kata semalam dia itu, ini mabuk lah dia dengan perempuan lah, sana sini perangai jahat apa. Dia hebahkan keburukan dia itu pada orang lain. Maka ingat, kalau tak bertaubat, saya bimbang, saya risau, saya khawatir, bukan gusar, khawatir kalau balasan Allah tiba tak kala sebelum meninggal dunia. Dahsyat nanti ni. Dan yang ketiga adalah perbuatan menzalimi orang lain. Siapa buat zalim pada orang, hati-hati tau. Sebelum dia mati, dia pasti kena. Sebab salah satu daripada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Tak kiralah yang buat zalim tu di kalangan kita masyarakat, yang buat zalim tu di kalangan orang tua terhadap anak-anaknya, suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, pemimpin terhadap rakyat, rakyat terhadap pemimpin, kawan sesama kawan, rakan-rakan bisnes meniaga, zalim menzalimi, atau siapa sahaja. Ingat, duk zalim orang, duk tipu orang, dia padahal perempuan, dia mengaku kata dia lelaki-lelaki, siap kawan tu siap beli barang lagi nak kahwin siap dah. Dia zalim orang, dia sebelum mati akan kena. Kalau selagi dia tak bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi saya kira sampai di sini saja sembang-sembang kita pada pagi ini. Moga apa yang saya sampaikan ini mencetuskan kesedaran untuk kita bersama berubah ke arah lebih baik. Pada golongan-golongan ini kita nasihatkan berubah kembali ke pakai jalan. Ya, ia memang ambil proses. Hidup dah bergelumang lama perangai jahat dan buruk. Satu perkara yang sukar untuk nak ditinggalkan. Sebab tu hijrah bukan satu yang mudah. Melainkan dengan semangat, kesungguhan, iltizam yang tinggi, doa pada Allah yang tak pernah putus, Allah akan berikan laluan keluar kita daripada sifat perangai penuh kegelapan dan kejahilan ini, insya-Allah.